untuk sama-sama membawa saudara menyaksikan perlawanan di antara pasukan Selangor Darul Ihsan menentang pasukan Kedah Darul Aman dalam perlawanan yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Perlawanan ini adalah sebahagian daripada 7 perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Bagaimanapun satu keputusan yang sepatutnya kita perolehi pada petang tadi di Stadium Darul Makmur Kuantan tidak kesampaian apabila kedua pasukan tidak bermain atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan kerana kedua pasukan sebenarnya berebut menggunakan jersey. Bagaimanapun itu adalah sebahagian daripada yang telah berlaku pada petang tadi. Bagaimanapun saya percaya 6 lagi keputusan perlawanan yang akan dilangsungkan pada hari ini dan juga sebentar lagi akan pasti mendapat tumpuan dan juga perhatian kita. InsyaAllah dalam siaran langsung pada malam ini kami juga akan memberikan laporan dan juga keputusan-keputusan perlawanan yang telah dilangsungkan ataupun yang akan dilangsungkan di luar Stadium Shah Alam ini. Jangan ke mana-mana saudara, kerana selepas kita mendengar pesanan penadi rancangan, saudara akan terus bersama saya untuk mengikuti ulasan perlawanan di antara Selangor dan Kedah secara langsung dalam Janji Liga Perdana 1996. Darul Aman, sementara bagi tuan rumah Selangor pula inilah perlawanan yang ke-11 bagi mereka. Selangor menduduki tangga yang keempat setakat ini dengan mengutip 19 mata selepas 10 perlawanan, sementara Kedah pula dengan 23 mata selepas 11 perlawanan. Pada awal musim, Selangor dianggap pasukan yang begitu menyelah sekali dengan mencapai kemenangan demi kemenangan. 4 kemenangan berturut-turut yang membolehkan mereka kekal di tangan teratas sambil mendapat cabaran daripada pasukan Negeri Sembilan. Bagaimanapun selepas daripada keputusan seri dengan Negeri Sembilan 2 sama, persembahan pasukan Selangor agak merosot. Daripada 12 mata yang sepatutnya dikutip oleh mereka, hanya 3 mata saja yang berjaya diperolehi, iaitu ketika mengalahkan pasukan Sarawak dengan 1-0 di Stadium Shah Alam ini. Bagaimanapun kita perhatikan barisan pemain-pemain pasukan Selangor pada malam ini dengan Yap Kam Chun beraksi buat kali yang pertama selepas beberapa kali hanya memanaskan bangku pemain-pemain simpanan. Jadi pemain-pemain utama Selangor yang lain seperti Durakovic, Ismail Ibrahim, begitu juga dengan David Mitchell diturunkan dalam kesebelasan utama, walaupun ada ura-ura mengatakan bahawa mereka tidak dapat bermain atas sebab kecederaan ataupun kurang sihat. Bagaimanapun saya percaya khidmatnya amat diperlukan. Samalah juga dengan Hashim Mustafa, Kamal Idris Ali yang dikatakan tidak dapat diturunkan, tetapi khidmat Hashim dalam perlawanan sepenting ini memang diperlukan. Jadi Hashim akan berpasangan dengan Cik Zambil Ahmad dan juga Andre Luis Nascimento untuk menggempur pasukan Selangor yang bermain dari sebelah kanan ke kiri kita sebentar lagi. Anwar Abu Bakar sebenarnya, maafkan saya, tersasul sedikit. Anwar Abu Bakar berpasangan dengan David Mitchell dan VK Sinaya dari negeri Johor diberikan tugas untuk mengadili perlawanan di antara pasukan Selangor dan Kedah Darul Aman ini. Azman Adnan tidak dapat bermain kerana masih lagi mengalami kecederaan buku lali kanan. Serangan awal yang dilakukan oleh pasukan Selangor menerusi satu hantaran yang mudah dari Syahrin Majid untuk Mitchell dan cuba disudahi oleh Kesan Bagamaran. Wira untuk Selangor Darul Ihsan yang menjadikan 2 gol ketika membenam Perlis di Stadium Utama Kangang. Rakovic, pasti penyokong-penyokong Selangor akan ingat jasanya menjadikan gol kemenangan. Kedua-dua pasukan ini bertemu dalam pertandingan Liga Perdana. Selangor menang dengan 3-2. Satu percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Nascimento, pemain yang berasal dari klub Basque FC di Rio. Inilah pemain kedua yang berasal dari Brazil
mewakili pasukan Kedah Darul Aman dalam pertandingan downhill semi pro dan juga downhill Liga Perdana. Sambal sekali lagi dirempuh oleh Mamadou. Bola dibiarkan saja oleh pemain-pemain Kedah untuk gol, sepakan gol kepada pasukan Kedah Darul Aman pada malam ini, yang pastinya ingin mencari kemenangan. Kalau mereka menang pada malam ini, Kedah akan menjadi pendahulu liga yang baru, menggantikan tempat Negeri Sembilan yang tidak bermain pada malam ini. Hashim yang dibayangi oleh Ashraf Hanafiah. Dan diteruskan oleh pengadil Mat Zahir Wahab, juga jarang-jarang sekali diturunkan. Bekas penyerang pasukan kebangsaan. Nascimento. Ada dua pemain cuba membayangi pergerakan Nascimento, Salva Gamaran dan juga K. Gunawan. Pemain yang pastinya mendapat tumpuan ramai pada malam ini. Sejauh manakah beliau mampu untuk mengubah corak permainan pasukan Kedah? Sama-sama betul. Reza terpintas oleh Ashraf. Lepas Ashraf Hanafiah mencari David Mitchell. Amadou Diallo lebih pantas untuk membuat clearance. Ismail, kecergasannya juga menjadi tanda tanya kerana beliau baru saja pulih dari demam panas. Syamsul Amri, free kick specialist Syaril Majid. Syaril Arsan lambat amat Sobri untuk menangkap bola. Bagaimanapun beliau ialah salah seorang penjaga gol berpengalaman yang masih lagi beraksi dalam pertandingan di negara kita. Reza berjaya memintas Nascimento. Tidak memiliki Radi Matin di barisan tengah. Aizal Khairi Marzuki akan menjadi harapan kepada Mustaqim Omar. Cik Zamil Ahmad kali terakhir menjadikan gol ialah ketika menentang Terengganu. Kedah menang 3-1 di Alustar. Farouk, Hashim masih lagi dalam penguasaan pasukan Kedah Darul Aman. Cik Zambil, Nascimento, miss kick yang dilakukan oleh pemain ini berusia 27 tahun. Terlalu banyak yang dikatakan tentang kebolehannya. Saya percaya beliau juga mahu membuktikan sesuatu bermain di stadium yang begini luas, stadium yang begini besar. Biasa saja apabila kita menyebut nama pemain-pemain yang berasal dari Brazil, pastilah harapan yang tinggi menggunung diletakkan kepada mereka. Jarak jauh yang dilakukan oleh pasukan Selangor menerusi Syaril Arsan. Satu gol saja setakat ini dari berasal dari Senegal itu ke mengantar pasukan Johor. Salva Gamaran dipersalahkan tackle melayang-layang betul di hadapan pengadil BKS Senayan. Jauh dikawal oleh dua pasukan Kedah malam ini, Kamal Idris Ali. Reza Ismail lambat menolak gerakan dan akhirnya kepada saudara kembarnya yaitu Farouk Ismail.
menyesuaikan diri dengan keadaan permainan di Stadium Shah Alam. Sebaliknya Selangor tidak dapat letak biasa. Mat Zahir. Cik Zabil. Tackle yang dilakukan oleh Gunalan. Cik Zabil kurang puas hati. Cik Mat Gadil dari Terengganu yang membantu BKS Senayan, bantu pengadil. Selain daripada Cik Mat ialah M. Pargaban dari Negeri Sembilan. Ray Lewis. Lepaskan bola mencari Farouk Ismail. Agak fancy cara permainannya tadi, dalam keadaan rakan-rakan yang tidak begitu bersedia. Syahrin Sanba. Khairul Anwar Barum terpaksa menolak bola keluar. Siapakah penjuru yang pertama untuk pasukan tuan rumah? Ismail Ibrahim akan mengambil sepakan ini. Pemain Selangor berkebolehan untuk mengambil setiap sepakan set pieces. Clearance yang rendah saja dilakukan sebentar tadi oleh Hashim Mustafa. Cik Zabil punya larian yang laju, pantas mencari Mat Zahir Wahab, cuba menyentuh bola dengan kakinya. Kang Chun lebih bersedia. Tiba saja permainan ini hidup dan Kedah cuba melancarkan counter attack. Syaril Larsan. Itu menjadi hantaran Ashraf Hanafiah. Ismail. Lihat siapakah yang mengawal Cik Zabil. Berhadapan dengan Nurakovic. Mat Zahir. Lambat. Malah dia juga tidak menyirakan yang hampir dengannya tadi. Farouk Ismail. Tentara dari Farouk. Lihat saja oleh Syarif Majid yang terpaksa bertahan. Ke bawah untuk membantu rakan-rakan yang lain. Hampir mencecah 10 minit mereka bermain di separuh masa yang pertama ini tanpa sebarang jaringan. Khairul Anwar lebih pantas. Tackle lambat dari Khairul. Amaran lisan terpaksa diberikan. Malah amaran bertulis juga menyusul dari BKS Senayan terhadap Khairul Anwar Barum. Kuning yang pertama pada malam ini dari pengadil yang bertugas. Tackle yang lambat terhadap Syarif Majid. Prestasinya Pak Yoyo. Kecederaan demi kecederaan yang dialami menyebabkan beliau gagal dapat tempat dalam kesebelasan utama. Mitchell mendakwa beliau ditarik, tapi pengadil berada berhampiran dengan Mitchell dan juga Mamadou. Untuk perlawanan akan datang, Khairul Anwar Barum terpaksa berehat kerana beliau sudah pun mengutip 2 kad kuning. Sebelum ini mengutip kad kuning dalam perlawanan Piala FA ketika menentang pasukan Kedah, menentang pasukan Kuala Lumpur di Stadium Merdeka.
Modern dan juga Muhammad Syahruddin. Ronaldo yang banyak berubah pasukan Selangor, terutamanya pada musim lalu. Selangor juga menggunakan musim ini dengan penuh bergaya. Dan berjaya memenangi Piala Sultan Haji Ahmad Shah Pelanan Sumbangsih, mengalahkan pasukan Sabah dengan 2-0. Mitchell untuk Ismail Ibrahim. Siapa yang lebih pantas? Ahmad Sobri. Pergerotan berlaku dan akhirnya hanya melintasi saja hadapan pintu gol pasukan Kedah. Dandanan rambut yang baru sejak 3 minggu yang lalu dari Syahril Arsyad diharap dapat mengubah persembahannya, dan inilah sumbangan yang pertama dari Syahril Arsyad yang hampir saja dapat memecahkan kebuntuan perlawanan ini. Ahmad Sobri keluar. Anwar seakan-akan dijatuhkan. Pengadil bertindak bijak meneruskan permainan. Dua pemain cuba menjaga gawang, Mamado dan juga Khairul Anwar Barum. Sepakat penjuruslah pun diambil. Terkena kepada penjaga gol dan masuk. Kesilapan Ahmad Sobri Ismail. Yang mahukan permainan ini disegerakan, sebaliknya membau padah. Ahmad Sobri Ismail. Bola tendangannya terkena kepada Sanba dan terus kepada Mitchell. Pastinya tidak melepaskan peluang itu untuk menanduk bola masuk. Menit yang ke-13, insiden ini berlaku. Terlalu lambat untuk Sabri menangkap ataupun menepis keluar. Jadi hijau kuning ketinggalan dari jaringan David Mitchell pada menit ke-13. Kesilapan yang dilakukan oleh Ahmad Sobri Ismail. Ini dia Mitchell yang pastinya bersemangat terus membuka permainan mencari Syahril. Pantas Mamado. Balasan pertahanan Kedah yang boleh dipuji setakat 12 minit yang pertama akhirnya terpaksa tunduk juga. Maizal Khairi. Permainan diteruskan oleh BK Sinaya. Hashim tidak dikawal di barisan tengah. Terlalu laju untuk Cik Zambil. Pemain Kedah hanya berupaya memandang sesama sendiri akibat dari kecuaian Ahmad Sobri. Satu jaringan yang terlalu mudah untuk David Mitchell. Tidak banyak untuk bergerak, tidak perlu bersusah payah untuk melakukan jaringan. Maizal pula dipersalahkan. Sepakan percuma untuk pasukan Selangor Darul-Ihsan. Mitchell sekali lagi pasti menjadi tumpuan kerana beliaulah pemain paling tinggi di dalam kotak penalti. Jaringan itu ialah jaringan yang ke-6 bagi David Mitchell setakat ini, termasuk dalam perlawanan Sumbangsih dan juga Piala FA. Syamsul Amri terus saja kepada Ahmad Sobri. Dan apakah yang berlega di fikiran Ahmad Sobri selepas menghadiahkan satu jaringan kepada Selangor sebentar tadi?
Ya, ditunjukkan oleh Kane Mamadou tadi. Pemain yang bertindak selaku sweeper. Durakovic mengarahkan pemain-pemain menunggu dalam kotak penalti, tetapi Mitchell yang menjadi tumpuan. Dibiarkan saja oleh Ahmad Sabri. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Kamal Idris Ali, ketua pasukan yang terpaksa bekerja keras. Sambil itu mengharapkan rakan-rakan yang lain supaya bertenang, menumpukan perhatian terhadap permainan. Perebutan di antara Anwar Abu Bakar dan juga Mamadou tadi menghadiahkan sepakan penjuru yang ketiga kepada pasukan Selangor. Satu lagi terupas. Mudah saja kepada Yap Kang Chun. Mat Zahir Wahab yang berlari pantas. Kalau Zulfatah Zulkarnain ataupun Nizam Azhar cergas, Mat Zahir menghadapi kesukaran untuk beraksi dalam kesebelasan utama. Bagaimanapun inilah peluangnya. Cik Zambil dipanggil oleh pengadil. Bukan Cik Zambil, saudara, tapi Maizal Hairi Marzuki yang dipanggil oleh Vicky Asnaya. Syarin. Tidak ada pemain-pemain pasukan Selangor yang cuba mencabar Ahmad Sabri. Maafkan saya sekali lagi kalau tersilap menyebut nama pemain-pemain. Kelibat mereka, cara mereka berlari hampir serupa. Jadi sedikit sebanyak mengelirukan juga. Maizal sekali lagi yang menjadi tumpuan pengadil. Beliau terus dihukum dengan satu lagi kad kuning, tetapi saya rasa tidak sepatutnya kad kuning dilayangkan. Itu hanyalah satu challenge biasa yang dilakukan oleh Maizal Hairi. Jadi dua pemain pasukan Kedah Darul Aman sudah pun menerima kad kuning, kad amaran dari pengadil. Maizal pemain yang kedua selepas Khairul Anwar Bahrul. Bola sudah berkeluar, lontaran ke dalam. Ken Warden pula tidak puas hati dengan cara pengadilan. Malah untuk pengadilan yang menjadi sebutan dan janji juga perbualan ramai. Bagaimanapun saya harapkan pengadil dapat bertindak sewajarnya. Sampai itu, saudara, kita cuba dapatkan keputusan terbaru di Pulau Pinang bersama dengan Jasni Syafi'i di sana. Halo Jasni. Halo Zainal. Okey, teruskan dengan laporan anda. Saya rasa perlawanan di Pulau Pinang ini tidak kurang menariknya juga apabila Pulau Pinang berhadapan dengan pasukan Perak ketika ini. Kedudukannya seri 1-1. Pulau Pinang menjaringkan gol seawal minit kedua melalui Eng Kok Heng. Tetapi 9 minit selepas itu Perak kembali menyamakan kedudukan menerusi jaringan Liu Kim Tu. Saya rasa dengan kedudukan 1-1 itu saja perkembangan di Stadium Bandaraya. Okey, terima kasih Jasni. 1-1 di Stadium Bandaraya. Pulau Pinang 1, Perak 1 dan 1-0 di Stadium Shah Alam. Andre Lewis akan mengambil sepakan ini. Satu outswinger yang agak ambitious. Memanglah beliau telah menjadikan salah satu jaringan yang tercantik dalam downhill Liga Malaysia musim ini, yaitu ketika menentang pasukan Kuala Lumpur dalam perlawanan Piala FA. Bagaimanapun sudut yang diperolehi oleh Nascimento sebentar tadi terlalu sukar baginya. Namun itu adalah sebahagian daripada percubaan yang dilakukan oleh pasukan Kedah dalam usaha untuk menyamakan kedudukan.
Syarin tidak dapat mengatasi Mamadou. Apa yang boleh saya katakan, tugas yang diserahkan kepada San Bagamaran memang banyak berbeza ketika beliau mewakili pasukan kebangsaan. Tugas untuk pasukan Selangor lebih merupakan sebagai pemusnah, perancang. Beliau diberikan kebebasan untuk bergerak ke seluruh padang. Ismail pula dipersalahkan oleh pengadil kerana menolak Nascimento dalam perebutan di udara. Durakovic mengarahkan Mitchell akan berlari. David Mitchell dipersalahkan terlebih dahulu kerana melakukan tackle yang lambat terhadap Kane Mamadou ini. Telah tidak disebut namanya agak panjang. Beliau adalah antara tonggak di barisan pertahanan, walaupun tidak setangkas Bumi Adigun, tetapi secara keseluruhan beliau banyak juga menyumbangkan tenaga kepada barisan pertahanan Kedah. Hanya masa saja yang akan menentukan keupayaan sebenarnya. Lontaran ke dalam kepada Kedah semakin lama semakin hampir ke garisan gol. Nascimento, tackle yang keras dari Syamsul Amri. Musim lalu, terutamanya di penghujung musim, beliau berada dalam kesebelasan utama. Sekarang kembali semula. Nascimento tinggi mencari Mamadou, mendakwa bola terkena tangan Mitchell. Apakah benar dakwaan itu? Kita akan tunggu daripada ulang tayang. Apakah benar dakwaan Kane Mamadou ini? Beliau menanduk. Bola memang terkena tangan David Mitchell, tetapi permainan diteruskan oleh pengadil. Berhati-hati dari K. Gunalan tadi. Selangor cuba bermain secara possession football, lebih kerap menghantar sesama sendiri. Sambil itu pemain-pemain pasukan Kedah pula menunggu saja peluang terbaik untuk mereka merampas bola dari kaki lawan. Hampir 26 minit mereka bermain separuh masa yang pertama. Masih lagi 1-0. Hashim, bola diberikan kepadanya oleh Durakovic tadi. Nascimento, lambat. Syahril Arsyad membantu. Keseluruhan 4 kali kedua pasukan ini bertemu pada musim lalu. Dan keempat-empatnya telah dimenangi oleh pasukan Selangor. 2 dalam perlawanan Dunhill Piala Malaysia, 2
Dua perlawanan dalam perlawanan Liga Perdana. Sepakan penjuru untuk pasukan Kedah Darul Aman. Lebih kurang 200 penyokong hijau kuning yang berada di stadium ini mengibarkan bendera pasukan kesayangan mereka sambil mengharapkan sesuatu, dan apa yang mereka perolehi ialah sepakan penjuru yang kedua. Nascimento yang sekali lagi akan mengambil sepakan ini selepas sepakan pertama tidak menjadi. Bola terlalu ke belakang. Bola sukar untuk Mamadou untuk melakukan sesuatu. Namun setakat ini pastinya lega kerana tidak banyak asakan ditujukan terhadap pintu golnya. Cairo seharusnya boleh menolak kepada Ahmad Sobri, sebaliknya memilih untuk menggelecek Anwar Abu Bakar. Syahril Arsyad, satu peluang terbuka, dan itu dia gol yang kedua untuk pasukan Selangor. Ahmad Sobri tertewas lagi. Dua kali penjaga gol yang berusia 33 tahun ini terpaksa mengutip bola dalam gawang sendiri. Syahril Arsyad, rempatannya sukar untuk ditampan, ditangkap ataupun ditepis oleh Ahmad Sobri. Walaupun Ahmad Sobri dapat menjatuh dan juga merebahkan badannya. Jadi dalam setengah jam, Selangor 2, Kedah 0. Persembahan Kedah pada awal-awal tadi begitu meyakinkan, tetapi Selangor menggunakan kesempatan ketika mereka mengasak untuk menjaringkan gol yang kedua. Farouk, tampanan yang kurang kemas dari Mehmet Durakovic tadi. Sepakan penjuru yang ketiga. Mengikut perkiraan sepakan penjuru, kedua pasukan sudah mengutip 3 sepakan. Dibarkan oleh Ashraf Hanafiah. Dan memang jelas sekali itu adalah sebahagian daripada rasa kecewa yang diluahkan menerusi rembatan dan juga tendangan Khairul Anwar Barum. Main yang berhasil untuk pasukan Terengganu hanya semusim saja, iaitu pada tahun 1994 sebenarnya. Kemudiannya berhijrah ke Al-Usta pada musim lalu. Kosong di Stadium Shah Alam. Secara langsung downhill Liga Perdana 1996. Pendahulu Liga pada awal musim, tapi jatuh di tempat yang keempat selepas pasukan-pasukan lain seperti Kedah dan Sabah
berjaya mengutip kemenangan. Mencari Mitchell. Mampukah Mitchell? Mamadou lebih bersedia. Keputusan terbaru yang saya terima mengatakan bahawa Melaka sekarang ini sedang mengatasi pasukan Kuala Lumpur dengan 1-0. Hasil jaringan Halim Jantan. Sementara di Pulau Pinang, Jasni Syafi'i melaporkan Pulau Pinang 1, Perak 1. Sekali lagi kita bersama dengan Jasni. Apakah benar keputusan sudah berubah ataupun masih kekal? Jasni? Kalau di Shah Alam, Zainal, ya, Anwar menambah 1 lagi gol. Saya rasa di Perak kedudukan juga berubah. Dengan Perak ketika ini dari pasukan tuan rumah Pulau Pinang dengan 2-1, mereka baru saja menambah 1 gol pada minit ke-25 sebentar tadi menerusi jaringan Ahmad Syahrul Azhar. Jadi kedudukannya ketika ini di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang ketinggalan dengan 1-2. Itu saja Zainal perkembangan di Pulau Pinang. Terima kasih Jasni. Kita masih lagi ada masa tidak akan cemburu. Keputusan di Stadium Bandaraya dengan 1-2 berpihak kepada pasukan Perak. Ahmad Syahrul dan Lee Kim Tu menjadi pemusnah kepada Pulau Pinang setakat ini. Pulau Pinang yang mengejutkan pasukan Selangor di Stadium Shah Alam dengan kemenangan 3-2. Sekarang ini sudah pun ketinggalan dengan 1-2. Ashraf, Syaril. Ini juga pemain yang mempunyai jiwa yang begitu besar sekali. Syaril Arsyad menyumbang gol kedua untuk pasukan Selangor. Syamsul. Bola kembali kepada pemain-pemain Selangor. Anwar, Syaril Arsyad, cari Mitchell. Lalu kuat untuk dikejar oleh Kesan Bagamaran. Tanpa Azman Adnan, tanpa Rusdi Suparman, Selangor masih berupaya untuk menjadikan gol. Sementara Kedah, saya percaya mereka begitu terasa kehilangan Randi Maddin, Nizam Azhar Yusof dan juga Zulfatah Zulkarnain. Mat Zahir, Hashim tidak offside, cantik. Satu rembatan volley yang dilakukan oleh Hashim Mustafa. Itu adalah antara kegemaran beliau. Dan nyata sekali Yap Kam Chun sudah bersedia. Tidak offside kedudukan Hashim. Dengan begitu yakin sekali melepaskan rembatan dengan cara tersendiri. Malang sekali Kam Chun sudah benar-benar bersedia. Maklum sajalah perlawanan yang pertama untuk Kam Chun. Pastinya ingin memberikan persembahan yang begitu impresif. Baiklah saudara, sambil itu kita juga mempunyai rakan di Ganga. Untuk itu kita bersama dengan Jalil Makdum di Stadium Utama Ganga. Halo Jalil. Halo Zainal. Bagaimana kedudukannya? Saya rasa 1-0. Apakah benar itu? Ya, begitulah kedudukan di Stadium Utama Negeri ini. Tuan rumah Perlis mendahului Sabah 1-0 jaringan Domi Cenon pada minit ke-23 tadi now. Dan perlawanan sudah pun berlangsung di Stadium Utama Negeri ini pada minit sudah pun masuk minit yang ke-35. Jadi perlu saya terangkan sedikit Zainal perlawanan malam ini secara ringkas.
Perlis malam ini menurunkan semua pemain tempatan kerana dua tunggal import mereka, Emil Mumbo dan juga Victor Agunsanya tidak dapat diturunkan kerana Victor menerima 2 kad kuning sementara Emil masih lagi belum sembuh dari kecederaan. Sementara Sabah, barisan yang sama ketika mereka menumpahkan Pulau Pinang 2 gol kosong minggu lalu. Dari Zanal, kalau ada perkembangan terkini dari Stadium Utama Negeri untuk peminat semua, akan menghubungi Zanal balik. Dan masih lagi kedudukan di Stadium Utama Negeri ini, sekali lagi saya ulang, kedudukan masih lagi Perlis mendahului Sabah 1 gol kosong jaringan Domi Cenon pada minit ke-23 ini. Kerana sudah masuk minit ke-36. Kembali ke Shah Alam bersama Zanal. Terima kasih Jalil. Itulah kedudukannya saudara di Stadium Utama Kanga. Pasukan tuan rumah Perlis Indra Kayangan sedang mengatasi pasukan Sabah dengan 1-0. Perlis tewas dalam perlawanan baru-baru ini kepada pasukan Kedah dengan 0-1. Sebelum itu mereka dikejutkan oleh Selangor dengan 0-3 ketika bermain di gelanggang sendiri. Bagaimanapun, inilah peluang terbaik untuk mereka mencapai kemenangan di gelanggang sendiri. BKS Senaya memberikan amaran kepada Ken Warden berpunca daripada insiden ini kerana Mat Zahir merempuh David Mitchell dari belakang. Warden yang memang kita kenali bersikap lantang. Bagaimanapun beliau perlu berhati-hati kerana setakat ini hanya rakan sejawatnya saja dari Kelantan, iaitu Kelly Tam, sudah menerima pewadah akibat mengkritik pengadil. 6 perlawanan tidak boleh berada di bangku simpanan. Itulah hukuman yang dikenakan terhadap Kelly Tam. Gunalan juga tidak puas hati dengan pengadil. Secara keseluruhan boleh saya katakan bahawa BKS Senaya mengawal permainan ini dengan begitu berkesan sekali, begitu baik cara pengendaliannya. Mitchell untuk Syarin Majid, rendah saja. Anwar, lambat Anwar Abu Bakar. Nascimento, bahan yang sederhana saja dari Andre Luis Nascimento. Aizal, Cik Zambil, sudah keluar tampanan yang kurang kemas dari Faruk Ismail. Mempunyai lebih kurang 5 minit saja lagi untuk beraksi di separuh masa yang pertama ini. Kedudukannya 2-0. Reza Ismail, pemain terbaik pada tahun 1994, pemain muda terbaik. Berdasarkan pada persembahannya yang begitu mendadak sekali, walaupun kali pertama beraksi dalam kesebelasan utama pasukan Kedah. Dan tahun itu jugalah Kedah telah muncul sebagai pasukan ulung di negara kita, muncul sebagai juara double. Hantaran pendek saja yang mampu dilakukan oleh pasukan Kedah setakat ini. Kariza, Zambil yang berhati-hati. Syahrin sudah pun membaca. Aizal cuba
dan Andre Luis. Kam Chun menerpa ke arah Andre Luis Nascimento. Kerana tidak ada pemain-pemain Selangor yang lain, peluru ke arah pemain ini. Kam Chun jelas dan nyata bersemangat. Cabar mana-mana pemain, tolak menolak berlaku terlebih dahulu. Elza Ismail, Nascimento sekali lagi, batang kaki kiri pula. Daya beliau. 7 gol setakat ini untuk pasukan Kedah Darul Aman. Satu sumbangan yang boleh dipuji. Dan pemain yang pertama kali beraksi dalam pertandingan di negara kita. Lambat Maizal. Bola dirampas oleh David Mitchell. Pemain-pemain Kedah perlu lebih peka dengan keadaan sekarang ini. Mereka tidak boleh lagi terlalu bergantung kepada pergerakan yang cuba diatur sebaik mungkin dari bahasan tengah. Anwar tidak offside. Tidak dikawal juga Anwar Abu Bakar. Ada pemain yang mengalami kecederaan, iaitu Syaril Arshad. Pengadil meneruskan permainan. Sudah ramai pemain-pemain Selangor yang menunggu. Cik Zambil tak dapat mengejar. Inilah peluang untuk Syaril. Diberikan rawatan. Yang telah menjaringkan gol kedua bagi pasukan Selangor pada malam ini. Gol itu juga ialah gol yang kedua bagi Syaril pada musim ini selepas menjaringkan gol yang pertama ketika seri 2 sama dengan pasukan Negeri Sembilan di Seremban. InsyaAllah juga saudara, kami akan cuba mendapatkan keputusan di Kuching perlawanan di antara pasukan Sarawak menentang pasukan Johor. Sementara di Terengganu pula tuan rumah Terengganu menentang pasukan Kelantan. Battle of East Coast Giant. Kalau dahulunya memang boleh kita panggil sebagai Giant, tetapi sekarang berdasarkan kepada persembahan dan juga kedudukan sekarang, Terengganu di tangga kedua terakhir, sementara Kelantan di tangga terbawah. 4 mata membezakan kedua pasukan. Bukanlah lagi dianggap sebagai gergasi Pantai Timur. Nascimento, Hashim tidak dapat juga mengarahkan Yap Kam Chun, tetapi bola sudah pun keluar. Andre Luis Nascimento, rempatannya ditampat oleh Durakovic, jatuh betul-betul di hadapan Hashim Mustafa. Tandukan yang dilakukan oleh Hashim Mustafa masih lagi belum dapat memberikan jaringan kepada pasukan Kedah. Sambil itu saudara, ini perkembangan terbaru yang saya perolehi dari Kuching, di mana kedudukan sekarang ialah
Sarawak 1, Johor 0. Gol Sarawak diperolehi merosi sepakan penalti. Jadi 4 keputusan secara keseluruhannya telah pun kita perolehi setakat ini. Itu belum lagi muktamad. Johor 0, Sarawak 1 di Kuching, Perlis 1, Sabah 0 di Kanga, Melaka 1, Kelantan, Kuala Lumpur 0 di Stadium Kubu. Sementara Pulau Pinang 1, Perak 2. Yap Kam Chun mengalami kecederaan. Selangor sebenarnya sudah membariskan 4 penjaga gol secara keseluruhan. Malam ini saja mereka mempunyai Abdul Hadi Tahir sebagai penjaga gol simpanan, dengan ketiadaan Azli Syaf Ibrahim dan juga Murugan. Kita lihat sepakan penjuru yang keempat ini. Eng Swinga, Mamado menanduk. Bola serap pun keluar. Sepakan gol saja untuk pasukan Selangor. Jadi pastinya saudara, Selangor akan melangkah ke dalam bilik persalinan dengan penuh kelegaan, kerana mereka melalui dengan selesa 2-0. Satu kedudukan yang boleh saya katakan selesa kepada mereka. Hasil jaringan David Mitchell pada minit ke-13, ditambah pula oleh Syaril Arshad pada minit ke-29, separuh masa yang pertama tadi, iaitu gol yang kedua bagi dirinya setakat ini dalam pertandingan downhill Liga Perdana musim 1996. Baiklah, izinkan kami di Stadium Shah Alam ini berehat seketika. Dan insyaAllah selepas ini, selepas pesanan penaja rancangan, kita akan bersama lagi untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dalam pertandingan downhill Liga Perdana 1996. Terus dari pun kita punya sedikit masa untuk bersama dengan Jasni Syafi'i yang sudah tidak sabar-sabar lagi untuk berikan laporan di Pulau Pinang. Bagaimana Jasni kedudukan separuh masa yang pertama tadi? Halo Jasni. Halo Jasni. Jasni Syafi'i di Pulau Pinang tidak dapat memberikan laporannya saudara, tapi apa yang saya dah beritahu bahawa kedudukan di Pulau Pinang masih lagi Pulau Pinang 1, Perak 2. Engkau Ham menjadikan gol pertama untuk pasukan Pulau Pinang, sementara Liu Kim Tu dan juga Ahmad Syahrul memberikan kelebihan kepada pasukan Perak. Dan sementara itu pula di tengah padang sekarang ini, kedua-dua pasukan sudah pun siap sedia untuk memulakan permainan. Dengan ada sebarang pertukaran yang dilakukan, masing-masing berpuas hati dengan kesebelasan yang mereka gunakan di separuh masa yang pertama tadi. Kedudukannya pasukan Selangor 2 dan Kedah 0. Sepakan percuma diberikan pada pasukan Kedah. Pastinya Mustaqim Omar memberikan arahan yang paling mudah saja untuk anak-anak buahnya, yaitu mencari gol awal dan juga gol semangat untuk mereka. Nalan yang boleh saya katakan memberikan persembahan sederhana sahaja pada malam ini. Beliau banyak membantu Mehmet Durakovic dan juga Samsul Amri Abu Bakar. Farouk Ismail, Hashim Mustafa, Fariza juga memberikan persembahan yang sederhana saja di separuh masa yang pertama tadi. Antaran 1-2, Andre Lewis, Hashim, terlalu mudah untuk Yap Kam Chun. Kalaulah pasukan Selangor tidak dibolosi pada malam ini, pastinya tugas selaku penjaga gol untuk perlawanan akan datang diserahkan kepada Yap Kam Chun. Itulah kebiasaan yang dilakukan dalam pasukan Selangor ini.
Dan laporan terbaru yang saya terima setakat ini, Sarawak sedang mengatasi Johor dengan 2-0. Dengan jaringan yang terbaru dilakukan oleh pasukan diperolehi oleh pasukan Sarawak ialah menerusi Effendi Julaihi. Gol yang pertama bagi Effendi selepas 12 perlawanan. Jarang kebangsaan yang menghadapi kebuntuan jaringan. Mitchell cuba mencabar Mamadou. Tetapi pemain pertahanan tinggi lampai dari Senegal itu lebih pantas, lebih dahulu menanduk bola keluar untuk sepakan penjuru pertama Selangor. Syaril Arsad. Sekali lagi Diallo yang membuat clearance. Ismail Ibrahim agak ambitious juga untuk melakukan jaringan. Belum ada sebarang jaringan dari Ismail Ibrahim setakat ini. Pemain yang menjulang Dunhill Piala Malaysia musim lalu selepas membantu Selangor merampas kembali Piala Malaysia. Baiklah, Jasni mungkin sudah bersedia di Stadium Bandaraya. Halo Jasni. Halo Zainal. Okey, apa keputusan di sana sekarang? Kedudukan sudah pun berubah dengan Pulau Pinang ketika ini. Sudah pun menyamakan kedudukan. 2-2. 2-2 dan penyamaan diperolehi menerusi Suresh Kumar. Awal minit kedua pada separuh masa pertama, separuh masa kedua bermula sebentar tadi. Jadi semakin gabatlah Stadium Bandaraya saya rasa Jasni dengan jaringan penyamaan itu. Begitulah kedudukannya dan begitulah keadaannya Zainal. Terima kasih Jasni, kita akan bersama lagi selepas ini. 2-2 saudara di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Jadi pada malam ini setiap pasukan nampaknya tidak melepaskan peluang. Mereka rasanya memberikan persembahan yang terbaik untuk mencapai kemenangan. Kemenanganlah yang pastinya mereka cari untuk menghidupkan peluang dan juga memperbaiki kedudukan dalam Liga. Selangor umpamanya memperolehi sepakan penjuru yang kedua di separuh masa yang kedua ini. Banyak pasukan yang menghadapi kesukaran kalau Selangor sudah mendalui. Syaril Durakovic terlalu mudah utama Sobri. Kedah cuba menjadi antara pasukan yang ingin mengumpaskan pasukan Selangor di Stadium Shah Alam ini. Pulau Pinang mencipta kejutan yang pertama dengan kemenangan 3-2. Itu adalah persembahan yang terbaik dari Pulau Pinang. Durakovic sweeper bagi pasukan Selangor yang melakukan rembatan sebentar tadi. Agak jauh untuk Maizal Khairi, juga tidak memberikan persembahan yang menarik pada malam ini. Pelanggaran berlaku di antara Ashraf dengan Fariza Ismail tadi. Gunalan tidak dikawal. Liao melakukan larian solo. Gunalan menjaringkan gol menerusi gerakan solo ketika menentang Pulau Pinang. Nascimento, satu terupas. Berjayakah pemain Kedah tadi, iaitu Mat Zahir Wahab sebenarnya. Cara lariannya agak sama dengan Cik Zambil. Lontaran ke dalam diperolehi oleh Kedah. Kamal Idris. Cik Zambil yang melepaskan rembatan. Peluang yang terbuka untuk Cik Zambil selepas Durakovic membuat clearance ke belakang. Kurang bertenaga rembatan yang dilakukan oleh Zambil. Itu ialah percubaan yang dilakukan oleh bekas pemain skuad Olimpik Negara.
antara penyerang muda yang mendapat kepercayaan jurulatih ini, Mustaqim Omar, yang juga pernah membimbing skuad Olimpik, iaitu pada tahun 1992 bersama-sama dengan Chow Pai Lam. Tolak-menolak berlaku di antara Syaril Majid dan Farouk Ismail. Hampir 8 minit separuh masa yang kedua. Dikeluarkan oleh Muhammad Durakovic. Khairul Anwar, Zahir. Semua pemain berada dalam kawasan Selangor ketika ini, kecuali Ahmad Sobri. Kamal Idris, Nascimento, Hashim, Andre Luis Nascimento sekali lagi. Ada dua pemain menghalangnya, termasuklah Mehmet Durakovic. Mitchell, Anwar. Satu tackle yang tinggi dilakukan tadi oleh Mamadou. Bagaimanapun Anwar Abu Bakar sekarang ini masuk dalam kawasan penalti, melepaskan rembatan yang cukup mengecewakan. Apa pula yang berlaku? Insiden di luar kawasan permainan. Diallo mengalami kecederaan. Pengadil meneruskan permainan. Sambil itu Mustaqim Omar menunjukkan sesuatu terhadap Cemot. Barulah sekarang ini BKS Inayah cuba mendapatkan laporan dari Cemot. Mitchell pasti dalam bahaya. Kad kuning untuk David Mitchell kerana menyikung Mamadou Diallo. Pemain Selangor yang pertama mendapat kad kuning. Pemain Selangor yang pertama menjadikan gol pada malam ini, David Mitchell. BKS Inayah tidak mahu mengganggu kerancakan permainan. Ken Warden pula tidak puas hati. Bertukar-tukar pendapat, tapi Warden perlu lebih tenang dalam keadaan ini. BKS Inayah cuba memberikan corak pengadilan yang terbaik. Beliau antara pengadil yang berpengalaman. Kamal Idris, apa yang kita harapkan? Nascimento, apa pula yang berlaku? Kad kuning untuk beliau. Tiba-tiba saja permainan ini hangat. Sudah pastinya agak hampa kerana beberapa percubaan. Satu tendangan yang akhirnya terkena kepada kepala Ashraf Hanafiah. Jadi ada 4 kad kuning dalam perlawanan pada malam ini. Syaril Majid. Cuma kita harapkan kerancakan permainan tidak akan terjejas dengan corak permainan yang agresif yang mahu ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Hashim, berupas yang cantik untuk Mat Zahir. Hashim sudah meminta semula, bagaimanapun tidak dapat dikembalikan oleh Mat Zahir. Inilah yang mengecewakan Hashim dan juga penyokong-penyokong pasukan Kedah di Stadium Shah Alam. Dan saya percaya yang menyaksikan perlawanan ini secara langsung juga mengharapkan sesuatu akan berlaku kepada pasukan kesayangan mereka. Maizal Hairi Marzuki juga saudara yang menerima kad kuning di separuh masa yang pertama tadi akan terlepas perlawanan berikutnya
kerana sudah mengutip kad kuning yang kedua. Yang pertama diperolehi ketika perlawanan downhill Piala FA di Stadium Merdeka menentang pasukan Kuala Lumpur. Tolak dari belakang, Cik Zambil. Ismail Ibrahim dapat bertenang. Beliau pemain yang berpengalaman. Pastinya tidak mahu terus menerus menghangatkan suasana. Diallo membuat clearance. Ismail lepaskan rembatan, terus ke dakapan Ahmad Sabri. Pemain yang sudah menjangkau usia 33 tahun, tetapi apabila Wan Jamal Hassan memberikan tanggungjawab sebagai ketua jurulatih negara, tiba-tiba saja khidmat Ismail Ibrahim diperlukan semula dalam pasukan kebangsaan. Hashim Nascimento. Dia bergerak sendirian, tak dapat juga mengatasi Mehmet Durakovic. Nyata corak permainan Andre Lewis sudah dapat dibaca oleh pemain-pemain Selangor. Mariza, hantaran ke dalam kepada Selangor. Terbaru dari Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah, Kuala Terengganu. Pasukan tuan rumah masih lagi terikat tanpa jaringan dengan pasukan Kelantan. Samba terlepas. Maizal. Ashraf. Anwar. Dan Ismail membantu. Samba Gamaran. Dua pemain Selangor menunggu. Fapos ialah David Mitchell. Terlalu kuat pula untuk Mitchell, terkena badannya. Ada setengah jam lagi untuk pasukan Kedah. Mereka sedang melakukan sebaik mungkin. Mat Zahir cuba melakukan dummy, mudah dipatahkan oleh Gunalan. Tidak offside. Mana diteruskan oleh pengadil. Andre Lewis juga sudah menerima 2 kad kuning. Kali terakhir diperolehi kad kuning yang diperolehi oleh Nascimento ialah ketika menentang pasukan Negeri Sembilan. Yang tidak dapat bergerak seperti biasa, pergerakannya banyak tersekat. Durakovic dulu pantas. Maizal. Dan satu keputusan sudah pun diterima secara muktamad. Sarawak mengalahkan pasukan Johor dengan 2-0 di Stadium Negeri Pelita Kuching. Jadi kemenangan itu membolehkan Sarawak mengutip 17 mata. Hashim. Tiga perlawanan Hashim tidak beraksi. Persembahannya pada malam ini merosot sedikit. Berbelas tahun bersama dengan Kelantan. Dan akhirnya tahun ini beliau memilih untuk berhijrah ke negeri Kedah Darul Aman. Rusdi Suparman bersiap sedia untuk dibawa masuk.
sama ada Michel ataupun Anwar Abu Bakar. Tetapi saya percaya Anwar Abu Bakar yang kurang efektif akan dibawa keluar oleh Ken Warden untuk diberikan peluang kepada Rusdi Suparman, pemain yang memusnahkan harapan Kedah dalam perlawanan Downhill Piala Malaysia musim lalu di Stadium Darul Aman tahun lalu. Syahrin Majid, tackle yang dilakukan oleh Khairul. Beliau perlu berhati. Kamal Idris Ali sebenarnya. Satu lagi kad kuning. Syahrin Majid dibawa keluar oleh Ken Warden. Jangkaan saya nyata meleset. Empat pemain Kedah secara keseluruhan menerima kad kuning pada malam ini. Syahrin Majid yang kali pertama diturunkan dalam kesebelasan utama mendapat tepukan daripada penyokong-penyokong pasukan Selangor. Rusdi pasti akan menambah sengat barisan hadapan. Anwar Abu Bakar akan turun ke bawah sedikit selaku pemain midfield. Sambil itu Selangor sedang bersiap sedia untuk mengambil peluang ini. Sepakan percuma. Durakovic tersekat di barisan pemain-pemain yang melakukan benteng sebentar tadi. Ada sebarang tanda Mustaqim Umar akan melakukan pertukaran. Kesebelasan inilah yang diharapkan akan membawa perubahan kepada mereka. Dalam mengikutkan kedudukan sekarang, Kamal, kad merah untuk Kamal Idris Ali. Kad kuning yang kedua baginya. Tackle yang lambat dilakukan terhadap pihak lawan. Kamal tanpa banyak bicara meninggalkan permainan. Kita lihat beliau meluru dan tackle yang lambat. Seorang pemain yang benar-benar profesional, tidak mahu membantah keputusan pengadil. Memang beliau melakukan kesilapan itu, mengakui keadaannya, mengakui kesalahannya juga. Jadi Kedah semakin tertekan. Ketinggalan 0-2, kekurangan seorang pemain. Sambil itu Selangor pula mendapat satu lagi peluang. Sepakan percuma. Tarik-narik berlaku. Durakovic akhirnya dipersalahkan. Tugas selaku ketua pasukan sekarang ini dipikul oleh Fariza Ismail. Antara pemain yang dianggap senior walaupun usianya baru berusia 24 tahun. Anwar Zahir, Hashim, kesarangan, Zambil tidak dikawal, dan pastinya mudah tugas barisan pertahanan pasukan Selangor kerana Hashim ataupun Mazahir pastinya yang akan terpaksa turun ke bawah sedikit untuk membantu barisan midfield. Rusdi hanya mampu tersenyum walaupun beliau sebenarnya mahu meminta ihsan daripada pengadil.
Hasbi Suparman. Syahril Arsad. Kembali kepada Syahril Arsad. Peluang untuk pasukan Selangor, terkena tiang. Kencang rembatan yang dilakukan oleh Syahril. Dan gol. Kesan Bagamaran. Minit ke-22 pada masa yang kedua ini menjaringkan gol yang ketiga kepada pasukan Selangor. Dalam keadaan saya masih lagi mahu cuba mengupas percubaan dari Syahril Arsad, tetapi tiba-tiba saja bola bergolek masuk, menewaskan Ahmad Sobri sekali lagi. Ketiadaan seorang pemain di barisan pertahanan cepat dihukum oleh pasukan Selangor. Tiga kosong. Kalau menang, Selangor mengutip 22 mata. Setangga meningkat kedudukan mereka. Itu juga bergantung kepada keputusan di Kanga di antara Sabah dan Perlis. Tak terdaya Ahmad Sobri. Inilah sepakan penjuru yang pertama untuk Kedah. Nascimento, Kamchun menangkap terlebih dahulu. Ashraf tidak bersedia. Sebab itulah bola tidak dilepaskan kepadanya. Syahril Arsad. Anwar. Permainan diteruskan oleh pengadil. Farouk cuba memberikan nafas baru kepada rakan-rakannya. Zambil. Offside Anwar Abu Bakar, tetapi kebanyakan beliau terlantar di padang. Jadi permainan diteruskan. Advantage untuk pasukan Kedah. Hashim. Nascimento. Zambil. Mat Zahir. Dan mudah saja dipatahkan oleh Selangor. Pasukan yang selepas 7 perlawanan mengalami banyak masalah dalaman. Sama itu saudara, kita cuba dapatkan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik juga, iaitu di antara Pulau Pinang dengan Perak. Jasni, bagaimana kedudukan sekarang? Halo Jasni. Saya tak dapat menghubungi Jasni, tapi tertera dan terpampang sekarang ini untuk tatapan saudara. Perak sedang mengatasi pasukan Pulau Pinang dengan 3-2. Permainan saya percaya ada lebih kurang 20 minit lagi. Kerana setiap perlawanan kecuali di Sabah dan Sarawak serta di Kuantan bermula lebih awal. Sanba, pemain yang menjadikan 2 gol di Kanga. Syahril tidak offside. Terupas. Rusdi cuba menyentuh masuk. Counter attack dari Kedah. Zambil. Andra Luis. Zambil mahukan sepakan penjuru. Sementara itu ada pertukaran terbaru untuk pasukan Kedah. Ini ialah pertukaran yang pertama. Tan Kim Hong, pemain muda, pemain dari skuad simpanan,
dibawa masuk menggantikan Mat Zahir Wahab, yang saya rasa perlu ditukar lebih awal lagi. Memandangkan barisan hadapan yang kurang menjadi, maka sebab itulah Mat Zahir dikekalkan. Kim Hong ialah pemain midfield. Terlalu kuat tendangan yang dilakukan oleh Nascimento. Bakar Syamsul Amri, Ismail membuka permainan. Permainannya begitu juga dengan hantaran dilakukan oleh Samba kemarin. Saya masih ingat ketika pasukan Selangor tewas pada pasukan Pulau Pinang dengan 2-3. Samba antara pemain yang mendapat cemohan. Itu juga dengan ketika seri 1 sama dengan Pahang, Samba menjaringkan gol untuk pasukan Selangor, dan Samba jugalah yang gagal menjadikan sepakan penalti. Tapi malam ini persembahan Samba lebih menyelah. Jasni Syafi'i sudah bersedia di Pulau Pinang. Halo Jasni. Halo Jasni. Halo Zainal, minta maaf saya tak dapat dengar suara saudara. Tetapi apapun di Stadium Bandaraya, permainan semakin rancak. Kedudukannya 3 sama ketika ini. 3 sama. Gol ketiga pasukan Perak dijaringkan oleh sebagai Singh melalui sepakan penalti pada minit ke-26. Tetapi 2 minit lepas itu Pulau Pinang menyabas di jaringan Mezagua Abdul Razak. Ya, semakin dingin keadaannya di Stadium Bandaraya ini. Okey, terima kasih Jasni. Rasanya saya sudah menjerit apabila bercakap dengan beliau, tetapi tak apalah. Yang penting kita mendapat kita dengar laporannya. 3 sama di Pulau Pinang, 6 gol di Stadium Bandaraya Pulau Pinang pada malam ini. Dan kalau mengikutkan statistik perlawanan pada musim ini, itulah yang terbesar diperolehi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Dan pastinya selepas ini akan penuhlah lagi Stadium Bandaraya Pulau Pinang yang hanya boleh memuatkan seramai 10,000 orang penonton saja. Michel ketika ini mahu menambah jaringan pribadi. Malah beliau juga jelas sudah keletihan. Jaringan terbanyak yang diperolehi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang ialah dengan 2-1 saja. Ketika Pulau Pinang tewas 1-2 kepada Kedah, dan juga ketika menang 2-1 ke atas pasukan Pahang. Tetapi 3 sama adalah satu keputusan yang di luar jangkaan. Ashraf Selangor perlu berhati-hati kerana Michel telah pun offside. Kim Hong merampas bola dari kaki Anwar Abu Bakar. Hashim cuba mencari Zambil. Kami juga sedang berusaha untuk mendapatkan keputusan terkini di Kanga. InsyaAllah akan kami dapatkan. Sambil itu kita lihat perkembangan di Stadium Shah Alam ini. Dorakovic memberanikan diri naik ke atas. Offside Rusdi. Baiklah, Perlis dan juga Jalil Makdum sudah bersedia. Halo Jalil, apa keputusan terbaru di Kanga? Kedudukan terbaru di Stadium Utama Negeri ini masih lagi Perlis mendahului 2-0 Zanal. Dan apa yang saya nak berkatakan di sini, mungkin keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ke stadium ini
memberi semangat kepada pemain-pemain Perlis sehingga mereka berjaya mendali dengan 2-0 setakat ini, Zainal. Itulah. Sekiranya ada perkembangan terbaru, saya akan menghubungi Shah Alam untuk keputusan terbaru dari Stadium Utama Negeri Kangar. Kembali, Zainal. Terima kasih, Jalil. Itulah kedudukan 2-0 di Stadium Utama Kangar. Perlis mengatasi pasukan Sabah. Dua pasukan yang berada di atas Selangor, Kedah dan Sabah, sekarang ini tertekan. Jadi kemenangan dan juga pada perlawanan pada malam ini adalah perlawanan yang penting untuk Selangor memperbaiki kedudukan mereka dalam liga. Kam Chun sudah semakin yakin. Inilah kedudukan yang pastinya tidak begitu disenangi oleh Adli Syam Ibrahim maupun B. Murugan. Ashraf antaran 1-2 dapat disekat oleh Fariza. Nascimento. Faruk melahankan rentak permainan. Maizal. Selangor punya kelebihan dari segi pemain, dari segi jaringan. Karen lalu ramai yang berkumpul di hadapan pintu gol pasukan Selangor. Itulah yang menukarkan pergerakan Hashim dan juga Nascimento. Samba untuk Rusdi. M. Chandran bersiap sedia untuk masuk menggantikan David Mitchell. Seorang lagi pemain skuad Olimpik negara yang diberi kepercayaan oleh Ken Warden. Pertama dari Chandran. Anwar tidak meneruskan larian. Liao sebenarnya tidak bersedia. Lebih merupakan satu dummy larian dari Anwar tadi untuk membuka peluang kepada Rusdi. Hashim ditolak. Mengarahkan lain-lain pemain simpanannya melakukan warming up seperti Syaharuni Cik Ahmad, Anwar Abdul Aziz dan juga Yu Chohui. Nama pemain-pemain ini memang jarang didengar, tetapi kalau mereka dapat membuktikan sesuatu di padang, pastinya nama inilah yang akan menjadi sebutan sedikit masa lagi. Chandran. Tidak offside. Fariza bermain di posisi back tengah, mengambil alih tempat Kamal Idris Ali. Nascimento. Pergerakan pasukan Kedah perlu lebih pantas. Nascimento sekarang ini. Hashim. Dua pemain menjadi penyelamat, yaitu Syamsul Amri dan juga Ashraf Hanafiah. 9 minit saja lagi. Tidak dikawal Anwar Abu Bakar dalam kotak penalti. M. Chandran. Kepercayaan yang diserahkan tidak dipersiakan oleh M. Chandran. Gol pertama baginya musim ini, dan gol yang pertama bagi dirinya juga untuk Selangor.
bersama Selangor selepas tahun. Jadi sudah salah 3 mata penuh dikutip oleh pasukan Selangor malam ini. Ahmad Sobri tak terdaya melakukan sesuatu, tak terdaya juga untuk menyelamatkan pintu golnya. Apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Kedah ketika ini hanyalah untuk mempertahankan pintu gol mereka dari tidak diborosi lagi. Sekembalinya Dato' Aini dari mengejarkan Haji baru-baru ini jelas mengubah persembahan Selangor. Walaupun mereka tewas 0-1 di Kota Kinabalu, tetapi selepas itu bermula dengan kemenangan 3-0 ke atas Perlis. Segala-galanya sudah berubah semula untuk pasukan Selangor ketika ini. Yang ke-36 tadi, jaringan dari M. Chandran. Mustaqim termenung jauh, memikirkan nasib pasukannya. Beliau sudah kehilangan begitu ramai sekali tonggak utama. Selepas ini akan kehilangan Kamal Idris Ali pula. Chandran mau mencuba lagi, terlepas dari tangkapan Ahmad Sobri. Kedah juga mempunyai 3 orang penjaga gol yang berpengalaman, Azmi Mahmud dan juga B. Rakesh. Selain Ahmad Sobri, ketiga-tiganya sudah digunakan oleh Mustaqim. Ada lebih kurang 6 minit lagi. Ismail pantas terus saja menghantar. Apakah gol sendiri ataupun itu gol dari M. Chandran? 5-0. Ahmad Sobri tunduk lesu. Langkahnya juga semakin lemah. Ismail bijak. Clearance dari Maizal terkena Chandran sebenarnya. Jadi kredit untuk M. Chandran. Gol menit ke-40. Gol yang kelima bagi pasukan Selangor. Siapa tahu tuah pada malam ini. Malam ini dalam jangka masa 7 minit saja adalah milik M. Chandran. 7 minit yang terakhir permainan. Ken Warden tidak mahu memberikan senyuman. Barulah sekarang ini mengukir senyuman gembira. Segelintir penyokong-penyokong hijau kuning sudah meninggalkan padang. Maizal tadi yang melakukan clearance, bola terkena kepada kaki M. Chandran. Ahmad Sobri tidak dapat berfikir jauh lagi, tidak mempercayai yang beliau sudah melepaskan 5 gol. Ada sedikit kekecohan berlaku ketika ini. Penonton berbalas objek. Khalil Arshad mahu mencari gol pribadi kedua, gol yang ke-6 untuk Selangor.
Penyokong ditenangkan oleh pegawai-pegawai yang bertugas. Tinggal 3 minit saja lagi. Baru-baru ini Persatuan Bola Sepak Malaysia sudah memberikan amaran kepada penonton dan juga pengawas-pengawas stadium agar keselamatan diutamakan. (5-0) kedudukan di stadium Shah Alam ini. Mungkin ada baiknya juga di minit-minit akhir ini kita cuba dapatkan keputusan di Pulau Pinang ataupun di Perlis kalau dapat. Chandran, mungkin hat-trick darinya. Burakovic, Rusdi, offside Sanba. Penonton di Stadium Shah Alam ke arah grandstand ketika ini kerana ada sedikit kekecohan. Tetapi saya membawa saudara meliputan perhatian terus ke tengah padang. Andre Lewis dengan dorongan yang terlalu laju untuk Cik Zamil Ahmad. Jalil, keputusan terbaru di Kanga ketika ini bagaimana Jalil? Ada keputusan terbaru dari Stadium Utama Negeri Zainal. Ya. Tuan rumah Perlis menambah satu lagi gol. 3 Perlis 0 Sabah ketika ini. Jaringan Helmi Hasan Farouk Zainal. Begitu gamat sekali Stadium Utama Negeri ini karena perlawanan sudah pun masa sebenar sudah pun tamat Zainal. Jadi malam ini banyak sekali gol dapat diperolehi dan juga dihasilkan Jalil. Ya. Terima kasih Jalil. Tamat, hanya kira-kira tinggal 2-3 saat saja lagi. Perlis melalui 3 gol 0 Zana. Kembali ke Shah Alam. Terima kasih. Sama-sama. 16 mata untuk pasukan Perlis selepas 11 perlawanan. Jadi mereka boleh melonjak untuk memperbaiki kedudukan. Sambil itu kita lihat minit-minit akhir ini. Sentuhan dari Rusdi tidak menerjah ke dalam jaring, tidak menerjah ke dalam gawang. Jam di scoreboard sudah pun berhenti. 5 untuk Selangor, 0 untuk Kedah, 3 untuk Perlis, 0 untuk Sabah. Di Pulau Pinang saya difahamkan masih lagi 3 sama. Melaka dan Kuala Lumpur setakat inilah, iaitu 1-0 berpihak kepada pasukan Melaka. Dan tamat perlawanan, 3 lagi mata dikutip oleh pasukan Selangor untuk membolehkan mereka melonjak ke tangga yang ketiga sekarang ini di belakang pasukan Kedah yang masih lagi mengutip 23 mata selepas 12 perlawanan. Jadi begitulah saudara laporan secara langsung kami dan Liga Perdana 1996. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk keputusan-keputusan dan juga perlawanan-perlawanan yang lain. Sambil itu saudara lihat sendirilah akan keputusan-keputusan perlawanan yang berlangsung pada malam ini. Bagi semua pihak yang bertugas di Stadium Shah Alam, majulah sukan untuk negara dan selamat malam.